Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi taala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatan wa salaman ala rasulillah al-mab'uth rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma, amma ba'd. Para jemaah muslimin muslimat, para penonton dan pendengar yang dikasihi, yang dirahmati Allah di mana sahaja berada, alhamdulillah kita memanjatkan setinggi kesyukuran kepada Allah masih diizinkan untuk kita bersama meneruskan program kelas tadabbur Al-Quran. Hari ini hari Isnin 21 Muharram 1443 Hijriah bersamaan 30 Ogos 2021 Masihi. Kita dah 3-4 hari dah kita masuk dalam surah Nuh. Kita dah sampai semada ayat yang ke-12. Jadi sebelum kita terus untuk ayat yang berikutnya, sebagai intro lah untuk kita sentiasa memberikan motivasi kepada diri kita tentang belajar Quran, tentang membaca Al-Quran, supaya kita tak perlu kepada sesiapa pun yang nak mengingatkan kita, melainkan mengingatkan kita adalah kita sendirilah. Kita sendiri yang mengingatkan diri kita untuk kita belajar Quran, untuk kita baca Quran. Antaranya yang dipesan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Quran. Nabi kata bacalah Quran. Tak kiralah banyak mana, pentingnya kena baca, kerana Quran akan datang di hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada orang yang membacanya. Bukan setakat membacanya, li ashabi ni orang yang menjadi sahabat kepada Al-Quran, yang bersama dengan Al-Quran. Sahabat ni mana? Orang yang sentiasa berdampingan. Apabila kita mengatakan sahibul bait, tuan punya rumah, orang yang menjadi pemilik rumah. Sahibul dar, tuan rumah, mana orang yang bersama dengan rumah, pemilik rumah. Kalau orang yang dikatakan sahibul Quran, orang yang bersama dengan Al-Quran. Kemudian ada dalam satu hadis berhubung dengan kelebihan orang yang banyak mengambil Quran ataupun yang lebih banyak menghafal Al-Quran. Ini peristiwa ini berlaku semasa semasa peperangan Uhud. Semasa peperangan Uhud, kata Jabir bin Abdullah, ni kita sebelum kita masuk dalam surah Nuh, kita nak bagi sedikit motivasi ya. Ustaz Rusdan pun dah ada bersama dengan kita. Hadis tu bermula dengan kata Jabir, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajma' baina ar-rajulaini min qatla Uhud fi thawbin wahid. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menghimpunkan dua lelaki yang terbunuh syahid dalam peperangan Uhud dalam satu kain. Mungkin tak cukup kain untuk dikapankan. Orang mati syahid ni dia tak tanggalkan pakaian dia sebagaimana orang yang mati biasa, hanya dibalut dengan kain kapan. Tapi orang mati syahid, mereka dikebumikan dengan pakaian mereka yang ada darah. Puncanya kerana tak cukup kain lah. Jadi kemudian bila Nabi tanya, ayyuhum aktsaru akhdhan lil Quran, siapakah yang lebih banyak mengambil Al-Quran? Dalam Sahih Bukhari, dalam Sunan Tirmizi, lafaznya ayyuma aktsaru hifdhan lil Quran. Di antara dua orang ni, siapakah yang lebih banyak menghafaz Al-Quran? Dalam riwayat Bukhari, ayyuhum aktsaru akhdhan lil Quran, siapakah yang lebih banyak mengambil Quran?
Maksudnya dari sudut penguasaan Quran, hafalan Quran, siapa lebih. Padahal kedua-dua tu mati syahid, dah ada ganjaran yang besar di sisi Allah. Maknanya Nabi nak tunjukkan besarnya penghormatan, kemuliaan kepada orang yang bersama dengan Quran, yang banyak beri perhatian kepada Quran, dan lebih-lebih lagi kalau dia berkhidmat untuk agama Allah dengan menyampaikan ilmu Quran, ataupun ada setengah-setengah tu hanya setakat boleh mengajar baca Quran, tak apalah, setakat yang dia boleh lakukan. Kemudian apabila diberitahu kepada Nabi, diisyaratkan ila ahadihima, dia kata dalam dua ni, ayat ni yang lebih banyak. Ni dah mungkin dah ingat 10 juzuk, tu baru 1-2 juzuk. Ni dah banyak belajar, ni baru sedikit belajar. Padahal kedua-dua mati syahid, maka yang lebih banyak mengambil Quran, qaddamahu fil lahdi, didahulukan untuk diletakkan dalam lian lahat. Maka Nabi beritahu, ana syahidun ala haula yaumal qiyamah. Aku menjadi saksi, aku menjadi saksi ke atas mereka ini di hari kiamat. Saksi bahawa mereka ni orang yang mati syahid. Lalu Nabi memerintahkan bidafnihim fi dimaihim walam yughassalu walam yusalla alaihim walam yusalli alaihim. Lalu diperintahkan untuk dikebumikan mereka bersama dengan darah-darah pada pakaian mereka, tidak dimandikan dan tidak disolatkan, terus cuma dikebumikan. Itu orang yang mati syahid. Maknanya mati syahid, tapi kerana berbeza dari segi pengambilan Quran pun masih diberi kemuliaan. Sebab itu dalam bab solat berjemaah pun begitu juga. Nabi SAW meletakkan kriteria yang utama adalah ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Hendaklah mengimamkan satu kaum, Nabi kata orang yang lebih aqra', yang lebih baik bacaan Quran, ataupun yang lebih memahami apa yang ada dalam Quran berbanding dengan yang lain. Keutamaannya kepada Quran. Tak ada pula Nabi sebut yang lebih utama jadi imam ialah yang dah hafal hadis, beribu-ribu hadis. Utamanya Quran. Ataupun yang lebih utama jadi imam adalah yang lebih apa dia. Kecuali kalau sama-sama hebat dari segi Quran. Itu berlaku pada hadis Malik Al-Huwairis, bila dia dan beberapa kaum dia datang ke Madinah untuk belajar tentang agama. Antara pesan Nabi kata, bila dah kamu pulang nanti, bila masuk waktu solat, hendaklah salah seorang melakukan azan. Kemudian waliya ummukum akbarukum, hendaklah yang lebih tua, yang lebih dewasa menjadi imam. Maksud lebih tua di sini jika semua tu adalah sama dari segi bacaan Quran. Jika tidak sama, maka lebih diutamakan yang lebih baik bacaan Quran walaupun ianya lebih muda. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah, kita nak terus sambung untuk ayat yang kita nak baca hari ini, iaitu ayat yang ke-13 ini dan ke-14. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Kita ambil dua ayat sahaja. Nak baca lagi, baca sendirilah. Hak selebih tu. Untuk hari ini, kita ambil dua ayat sahaja. Ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Ini masih dalam dialog antara Nabi Nuh dengan kaumnya. Semalam kita dah bincang bagaimana dia memujuk kaumnya supaya beristighfar. Hari ini dia kata, ma lakum, kenapakah kamu tidak mengharapkan, tidak percaya kepada kebesaran Allah. Ma lakum la tarjuna. Tarjun mana la, tidak harap, raja yarju. Ataupun dalam tafsiran juga disebut, kenapa kamu tidak takhafuna, tidak takut kepada Allah akan kebesarannya. Jadi ada dua tafsiran. Kita mengambil yang pertama, kenapa kamu tidak harap. Kenapa tidak bergantung harap sungguh-sungguh kepada Allah terhadap kebesarannya. Padahal dia telah menciptakan kamu berperingkat-peringkat. Padahal dia telah menciptakan kamu berperingkat-peringkat. Begitu baik Nabi Nuh berdakwah, walaupun diketahui setiap kali dia bercakap, kaum dia akan tutup lubang telinga dengan hujung jari, tutup badan mereka, kepala mereka dengan kain, tapi dia masih menggunakan
kaedah yang lemah lembut. Dia beri soalan untuk kamu dia fikir. Kenapalah kamu tak nak fikir? Allah Ta'ala itu dengan kebesarannya bagi kepada kamu kehidupan, bagi nikmat, bagi kesihatan, bagi segala-galanya. Kenapa kamu masih tidak mahu mengharap kepadanya, masih menyengutukannya dan masih menolak seruan dakwahku? Keutamaan dakwah Nabi Nuh iaitu akidah tauhid. Sebab kita tahu berlaku kesyirikan dalam kalangan kaumnya, lalu dia mengajak mereka untuk kembali mentauhidkan Allah, kembali mengesahkan Allah dalam persoalan ibadat. Itu keutamaan. Sebab Nabi-Nabi dan Rasul, para jemaah, Nabi-Nabi Rasul apabila berdakwah, apa sahaja kebaikan yang Allah Ta'ala perintahkan untuk mereka sampaikan, mereka akan sampaikan. Dan apa sahaja keburukan yang perlu mereka beri peringatan, maka mereka akan beri peringatan. Itu kaedah dakwah para Nabi dan Rasul. Keutamaannya adalah nombor satu sekali, menjaga akidah tauhid, bahawa jangan ada di antara kaum mereka, di antara umat manusia yang didakwah itu, yang terlibat dengan syirik, yang menyekutukan Allah dalam akidah mereka, dalam ibadat mereka. Kita nak lihat hadis ni. Hadis ni riwayat Imam Muslim daripada Abdullah bin Amru. Nabi SAW bersabda, innahu lam yakun nabiyyun qabli, innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan, nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairin. Jadi sebaiknya para jemaah, saya dapat tahu ada sebahagian tu memang dah sedia buku nota, ada pen, kertas. Sebaiknya begitulah. Kalau boleh setiap hari tanda tarikh hari ni, tarikh berapa, ayat yang demikiankan apa dia, atas satu ayat tu apa poin-poin yang para jemaah boleh ambil. Rasanya itu lebih baik. Kalau setakat kita dengar saja mungkin kita lupa. Lebih baik kalau boleh tulis, kita tulis. Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu. Tidak ada seorang nabi sebelumku melainkan mesti baginya untuk menunjukkan umatnya dengan suatu kebaikan, an yadulla ummatahu ala khairin ma ya'lamuhu lahum wa yunziruhum syarra ma ya'lamuhu. Dah menjadi tugas Nabi dan Rasul. Innahu tu tak ada hamzah. Kena masuk ke hamzah. Innahu lam yakun nabiyyun qabli. Illa pun sama juga, tertinggal hamzah. Kita ada satu huruf je. Hamzah tu dikira satu huruf. Sesungguhnya tiadalah seorang nabi sebelumku melainkan haqqan, menjadi suatu kemestian bagi nabi itu untuk menunjukkan kepada umatnya akan kebaikan yang dia tahu bahawa itu baik untuk kaumnya, dan mengingatkan kepada mereka dengan syarra, dengan keburukan yang dia tahu untuk mereka. Maknanya apa-apa sahaja kebaikan pasti diberitahu untuk diajar. Apa-apa keburukan juga diberitahu untuk dijauhi. Itu kaedah dakwah para nabi dan rasul. Dan perkara kebaikan yang paling besar adalah menunjukkan umat mereka, kaum mereka dengan persoalan tauhid kepada Allah. Sebagaimana dakwah Nabi Nuh AS, kita lihat pada awalnya diberitahu, ani'budullah, hendaklah kamu beribadat kepada Allah, wattaquhu, hendaklah kamu bertakwa kepadanya. Didahului dengan soal ibadat kepada Allah dan takwa. Para jemaah yang dirahmati Allah, kita nak teruskan ayat ini, iaitu dalam tafsiran ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya menukilkan daripada Ibn Abbas dan Mujahid, kenapa kamu tidak nampak akan kebesaran Allah?
Kemudian kata Sa'id bin Jubair, "Ma lakum la tu'azzimuna Allah haqqa 'azamatih." Kenapa kamu tidak mengagungkan Allah dengan sebesar-besar pengagungan? Maknanya sesungguh-sungguhnya. Kita dalam hidup ni, perkara yang menjadi nombor satu dalam hidup kita adalah sentiasa ingat dan bergantung harap kepada Allah. Sama ada dalam bab rezeki, dalam bab kesihatan, dalam bab rasa takut kepada musuh, rasa takut kepada penyakit yang berjangkit. Kita punya pergantungan kita, harapan kita, tawakal kita mesti kepada Allah. Tapi kalau kita nak Allah Ta'ala jaga kita, Allah Ta'ala sentiasa memelihara kita, mana syaratnya kita kena berusaha menjaga perintah-perintahnya. Kemudian kata Hasan Basri, apabila Nabi Nuh beritahu kaumnya, kenapa kamu tidak mengharapkan kebesaran Allah, iaitu la ta'rifuna lillahi haqqan wa la tashkuruna lahu ni'matan. Kamu tidak tahu bahawa bagi Allah tu ada hak yang perlu kamu tunaikan, dan kamu tidak bersyukur kepada Allah dengan nikmat yang Dia berikan. Kalau begitu, apa dia hak Allah? Apa dia hak Allah yang perlu kita tunaikan? Ada satu hadis bila Nabi bersama dengan Muaz bin Jabal. Satu ketika Muaz bin Jabal bersama dengan Nabi SAW di atas unta, naik unta untuk satu perjalanan. Nabi pun tanya Muaz, "Ya Muaz, adakah kamu tahu ma haqqullahi 'alal ibad?" Taib perkataan ma haqqullah. Ma haqqullah. Ma haqqullahi 'alal ibad. Apakah hak Allah ke atas hambanya? Ini ketika Muaz bin Jabal menjadi penumpang, radif ni, kalau bahasa Kelantan dia kata gendong, naik motor gendong duduk belakang, naik unta duduk di belakang Nabi menjadi radif ataupun pembonceng. Maka Nabi kata, "Ya Muaz, wahai Muaz, ma haqqullahi 'alal ibad?" Apakah hak Allah ke atas hambanya? Sebab hadis ni memang dia ada kaitan dengan kisah dakwah Nabi Nuh dan juga dakwah Nabi-Nabi yang lain lah. Sebab keutamaan mereka mengajak kaum mereka kepada mentauhidkan Allah. Jadi kata Muaz, Allah wa rasuluhu alam. Allah dan Rasul yang lebih tahu. Maka Nabi beritahu, haqquhu, hak Allah ke atas para hambanya, an ya'buduhu, bahawa para hamba tu kena beribadat kepadanya, kena sembah dia. Maknanya kena ikut perintah dia. Apa-apa yang Allah Ta'ala perintahkan, sama ada ibadat khusus, solat ke, puasa Ramadan ke, zakat harta benda, termasuk dalam urusan kehidupan yang halal kita halalkan, yang haram kita tinggalkan, maka itu termasuk ibadat. Itu termasuk ibadat. Dan jangan kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Ini kena faham elok-elok tentang ibadat dan tidak ada sekutu, syirik. Kemudian Muaz tanya lagi, kalau begitu fama haqqul ibad, apakah pula hak si hamba bila dia dah buat benda tu? Hak ni yang dia boleh miliki. Maka jawab Nabi, hak mereka adalah alla yu'adzibahum, Allah Ta'ala tidak mengazab mereka. Para jemaah yang dirahmati Allah, inilah perkara yang paling besar dalam dakwah para rasul, mengajak manusia untuk kembali mentauhidkan Allah dalam kehidupan. Hak tu nombor satu sekali. Ini masalah yang berlaku apabila kita hanya nampak kehidupan dunia, kita hanya fikir bekerja, nak cari harta, nak penuhi keperluan asas, makan, minum, tempat kediaman, pakaian, sehingga kita lupa hak kita lupa hak Allah yang perlu kita tunaikan. Nombor satu sekali adalah mentaati perintahnya. Itu nombor satu sekali. Termasuklah dalam bab at-tahlil wa tahrim, penghalalan dan pengharaman. Kita nak rujuk satu ayat dalam surah At-Taubah. Sebab ini ada kaitan dengan akidah tauhid yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Bukan setakat Nabi kita SAW, juga bermula daripada dakwah Nabi Nuh AS. Datang seorang lelaki nama Adi bin Hatim At-Ta'i. Ketika ini dia belum Islam lagi. Adi bin Hatim At-Ta'i dari kabilah At-Ta'i.
Satu hari dia datang, dia ni Nasara, beragama Kristian. Ayat tu boleh rujuk dalam surah At-Taubah ketika mentafsirkan ayat 31 surah At-Taubah, muka surat 191. Muka surat 191 yang berbunyi ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Bawah sekali, bawah muka surat tu. Mereka menjadikan ahbar, pendeta-pendeta mereka dan juga ruhban, ahli-ahli agama mereka tu sebagai arbaban, Tuhan-Tuhan selain daripada Allah. Sebagai pendidik. Sebenarnya arbaban merujuk kepada Rabb. Seperti mereka menyembah pendeta dan orang-orang alim mereka. Begitu juga golongan Nasara yang menganggap bahawa Isa bin Maryam itu sebagai anak Tuhan. Itu yang kesesatan yang berlaku. Padahal ni hal penting, wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Tidaklah mereka diperintahkan melainkan supaya mereka hanya beribadat menyembah Tuhan yang satu. Tuhan yang satu. Jadi perkara pokok dalam dakwah para rasul iaitu wahdaniyatullah, keesaan Allah. Mengajak manusia untuk mengesakan Allah dalam ibadat hanya kepada Allah. Jadi bila Nabi baca ayat ni, Adi bin Hatim At-Tai fahamlah. Dia kata, ya Rasulullah, dia kata, ya Muhammad, kami tak sembah padri ataupun orang-orang alim kami. Nabi kata, tidakkah apabila mereka itu menghalalkan suatu perkara lalu kamu menghalalkan padahal ianya haram di sisi agama Allah, apabila mereka mengharamkan apa yang Allah Ta'ala halalkan, kamu turut mengharamkan, maka jawapannya Nabi kata, fatilka ibadatukum iyahum. Itulah cara ibadat kamu kepada mereka, iaitu kamu mentaati mereka dalam perkara yang bercanggah dengan syariat Allah. Itu kalau lihat dalam tafsir kita jumpalah tentang riwayat hadis tu daripada Adi bin Hatim At-Tai. Itu adalah bab yang tak dibenarkan untuk ikut manusia, tiba-tiba dia ikut manusia. Tetapi dalam perkara yang Allah Ta'ala beritahu pula dia tidak ikut. Dan bila berlaku percanggahan, tanakut antara keduanya, didahulukan kehendak manusia. Iaitu allazi idza harrama syai' fa huwa al-haram wa ma halalahu halla wa ma syara'ahu utbi'a wa ma hakama bihi nufidha. Tu kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, yang menyebabkan mereka jatuh kepada syirik, iaitu mereka tidak dianggap menyembah Allah ilahan wahidah, Tuhan yang satu, kerana apabila iaitu mereka sepatutnya apabila Allah Ta'ala mengharamkan sesuatu lalu mereka kena ikut hukum tu, dan apabila Allah Ta'ala menentukan halal maka perkara itu juga begitu. Apabila Allah Ta'ala mensyariatkan sesuatu maka kena ikut, apa yang Allah Ta'ala hukumkan maka kena laksanakan. Itu ada kisahnya. Kisahnya berlaku kepada faqadima Adi bin Hatim datang dari ke Madinah. Dia ni ra'isan fi qaumihi At-Tai. Dan dia datang dengan memakai salib tu. Wa fi unuki Adi salib min fiddah. Pada leher Adi tu ada salib. Salib tu ada cross. Kerana orang Kristian dia suka pakai cross, lambang pada lehernya daripada perak. Wak dengan perak. Cross itu salib tu. Lalu Nabi baca ayat ni, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Lalu Adi jawab, innahum la ya'buduhum. Mereka yang penganut Nasara tu tidaklah menyembah pendeta-pendeta mereka. Nabi kata, bala, betul dah gitu. Betul dah. Tapi sebenarnya innahum harramu alaihim al-halala. Mereka mengharamkan apa yang asalnya halal, lalu pengikut dia pun wa ahallu lahum, turut menghalalkan apa yang asalnya haram. Lalu mereka pun ikut, fattaba'uhum. Jadi apa yang haram dia tukar jadi halal, apa yang halal jadi haram. Jadi bila ikut hukum yang telah diubah tu, ikut orang yang ubah tu, fatilka fadzalika ibadatuhum iyahum. Itulah cara ibadat pengikut mereka terhadap
pendeta mereka. Jadi maknanya perkara yang menjadi keutamaan dalam hidup kita adalah kita menyemak balik ketaatan kita kepada Allah untuk memastikan kita punya akidah tauhid kita tidak terjejas ataupun tidak rosak. Baik, kita kembali kepada perbincangan tentang harap tadi. Allahu Akbar. Apa yang kita harap dalam hidup kita ni? Apa yang kita harap dalam hidup kita, yang kita nak dalam hidup kita ni? Tidakkah kalau kita fikir kita nak hidup kita sentiasa sihat? Adakah kita mengharapkan kita jatuh sakit? Mungkin tidak, sebab kita nak sihat. Adakah kita mengharapkan kita tiba-tiba jatuh papa ke dana? Tidak, kita harap kita dapat rezeki yang cukup. Apa yang kita harap? Kita harap kita dipanjangkan umur, murah rezeki. Dan kita tahu suatu masa nanti kita akan mati. Apa harapan kita di akhirat nanti? Bila kita lihat kepada ayat malakum la tarjuna lillahi waqara. Nabi Nuh bertanya, kenapa kamu tidak mengharapkan kepada keagungan Allah? Di akhirat nanti kita nak Allah Ta'ala selamatkan kita daripada segala kesusahan di sana. Kita dihisap dengan mudah. Kita melalui titian sirat dengan mudah. Kita berada di padang mahsyar dalam keadaan tidak mengalami kesusahan. Dan akhir sekali kita selamat untuk masuk syurga. Ini kita punya harapan paling besar, kemuncaknya. Nabi SAW, dia sentiasa memberikan harapan kepada kita yang positif. Kita nak lihat contoh yang ni. Suatu hari kata Abdullah bin Mas'ud, kami bersama dengan Nabi SAW dalam satu kubbah, dalam satu kemah. Lalu Nabi tanya. Apa Nabi tanya? Nabi kata, Atardawna an takunu rubu'a ahlil jannah. Hadis ni kita nak kaitkan dengan ayat ni, bahawasanya Nabi-Nabi dan Rasul bila berdakwah, dia memberikan harapan kepada kaum dia. Bukan melebihkan soal ketakutan, lebih kepada memberi harapan. Walaupun sebelumnya Nabi Nuh dah inzar, dah beri peringatan kepada kaum dia, hendaklah kamu beriman kepada Allah sebelum datang kepada kamu azab yang pedih. Tu ayat mula-mula sekali, ayat pertama. Tapi bila sampai kepada ayat yang kita baca pada hari ini, maka dia memberi suatu harapan. Dia kata, malakum la tarji, itu harapan. Di sini Nabi nak memberikan harapan kepada para sahabat yang supaya mereka rasa gembira. Nabi kata, ama tardawna, kamu tak suka tak? Kamu tak sukakah? Kamu tak sukakah bahawa kamu menjadi 1/4 daripada ahli syurga? Maksudnya kita sebagai umat Nabi SAW, sebahagian besar penghuni syurga adalah kita, bukan umat terdahulu. Nabi kata, kamu tak suka ke? Sahabat kata, sudah tentulah. Kemudian Nabi tanya lagi, lalu fakabbaran nas, lalu orang yang mendengarnya, para sahabat yang mendengarnya bertakbir. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Sahih Bukhari disebut na'am. Lalu mereka kata faqalu na'am, kulna na'am. Di sini riwayat yang lain disebut fakabbaran nas, manusia bertakbir. Semua daripada Abdullah bin Mas'ud, sahabat yang meriwayatkannya. Cuma bila sampai kepada ulama yang membukukannya, dia ada pelbagai riwayat. Ada yang kata na'am, ada yang kata mereka bertakbir. Kemudian Nabi tanya, adakah kamu redha bahawa kamu menjadi sulusa ahli jannah, 1/3 ahli syurga? Lebih ramai lagi. Tadi 1/4, dia ni 1/3. Oh, sahabat pun sukalah. Fakabbaran nas, mereka pun bertakbir. Allahu Akbar. Allah Akbar, sukanya kita. Kita umat akhir zaman diberi kemuliaan menjadi orang yang lebih awal masuk syurga. Kemudian bilangan kita lebih ramai berbanding dengan umat terdahulu. Lalu Nabi tanya lagi, ama tardawna an takunu syatra ahli jannah, kamu redha tak, kamu suka tak bahawa kamu menjadi separuh daripada ahli syurga? Sebanyak-banyak syurga yang 8 pintu, seluas-luas syurga, umat Nabi SAW adalah separuh daripadanya. Maka Nabi kata, wa sa'uhaddithukum an dzalik, tak apalah, aku akan ceritakan kepada kamu tentang perkara itu. Ini hadis ini sebenarnya memberikan suatu rajak harapan supaya kita hidup ni kita boleh seimbang lah antara rasa takut dengan harap, antara bimbang dengan harap tu diseimbang. Nabi kata, mal muslimuna fil kuffar, orang Islam jika nak dibandingkan orang kafir dari segi perbandingan, tidaklah
tidaklah melainkan tidaklah orang Islam itu jika nak dibandingkan dengan orang kafir dari segi bilangannya melainkan kasya'ratis sauda fi thawril abyad, seperti selai syar, seperti selai bulu rambut yang hitam berada pada seekor lembu yang putih. Nak cari selai bulu hok hitam duduk atas lembu hok putih, pah bila jumpa? Kalau cari pagi pah petang tak jumpa lagi. Mungkin esok tak jumpa lagi. Atas badan seekor lembu nak cari selai kecil bulu tu. Ataupun perbandingannya ke sya'ratil bayda fi thawril aswad, ataupun seperti selai bulu yang putih berada pada badan seekor lembu yang hitam. Apa maksudnya? Maksudnya kita ni nak banding dengan umat dahulu sikit ya kita ni. Sebab umat dahulu bandingkan daripada zaman Nabi Adam, zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Hud, Nabi Saleh, dah berapa ramai dah manusia. Ramai manusia dia ramai. Itu yang disebut, itu kita dah bincang dulu dalam surah Al-Waqi'ah. Thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Ramai dari kalangan yang terdahulu, sedikit yang terkemudian. Nisbah kepada umat terdahulu dan juga umat Nabi SAW sebagai umat yang terakhir. Ini hadis ini nak memberikan harapan kepada kita supaya kita benar-benar bergantung harap kepada kebesaran Allah. Jangan kita fikir payah. Perkara yang payah dia akan jadi mudah apabila Allah Ta'ala permudahkan. Kemudian satu lagi kita nak lihat pada hadis yang berbunyi, ini pun panjang juga hadis ni. Nabi kata, uridat alayya al-umam. Hadis dalam Sahih Muslim. Yang tadi pun sahih juga dalam Sahih Bukhari ada dalam Sahih Muslim. Uridat. Saya sengaja bawa hadis ni sebab kita nak kaitkan dengan dialog Nabi Nuh kepada kaumnya tentang harapan tadi. Dia kata, malakum la tarjun, kenapa kamu tidak harap? Terjun, harap, bukan terjunnya, jangan baca terjun. Bahasa Melayu terjun daripada tempat tinggi ke bawah, bukan terjun, terjun. Baik. Uridat alayya al-umam. Uridat alayya al-umam. Nabi kata pernah dibentangkan kepada aku, manusia pernah diperlihatkan kepada aku umat-umat manusia daripada zaman Nabi terdahulu. Kita pun tak pastilah Nabi lihat kat mana, masa dalam peristiwa Isra Mi'raj ke atau masa dalam mimpinya. Uridat alayya al-umam. Cari di bawah lagi dia. Hadis ni panjang. Telah dibentangkan kepada aku umat manusia. Kemudian Nabi beritahu, ada di antara Nabi itu aku lihat bersama dengan dia satu umat. Ada Nabi yang bersama dengan dia, ada ar-rajul, seorang pengikut, ada yang 2 orang, ada yang sekadar 3 hingga 9 orang. Bahkan lebih sedih lagi, wan nabiyyu laisa ma'ahu ahad. Ada juga seorang Nabi yang itu dah jumpa mata hadis tapi tak lengkap lagi tu. Faraitu, maka aku melihat ada seorang Nabi, ni Nabi terdahulu lah. Rasulullah SAW beritahu, aku melihat ada seorang Nabi terdahulu yang bersama dengan dia pengikut dia ar-rahtu. Ar-rahtu ni bilangan antara 3 hingga 9. Tak ramai, 3 hingga 9 aja pengikut. Kemudian ada seorang Nabi yang lain, hanya ar-rajula war-rajulan. Ada seorang lelaki kedua. Dia punya pengikut seorang 2. Kita jangan sedih lah kalau kita sebagai ustaz ni kita bagi nasihat dalam mana-mana platform media sosial, dalam FB ke, dalam kuliah, dalam Google Meet, dalam sebagainya lah. Tak ramai orang nak ikut, tak apalah kita kata. Sedangkan Nabi terdahulu orang ikut dia pun seorang 2 orangnya. Ada juga Nabi yang laisa ma'ahu ahad, tak ada siapa-siapa bersama dengan dia. La haula wala quwata illa billah. Ada juga Nabi yang tak ada seorang pun manusia nak ikut dia. Nabi kata, idh rufi'a ali sawadun azim. Tiba-tiba diangkat kepada aku, diperlihatkan kepada aku sekelompok manusia yang ramai. Sawad azim, nampak ramai. Lalu aku menyangka, itulah umatku. Fadhanantu annahu ummati. Lalu dikatakan kepada aku, tak, itu bukan umatmu. Hadha Musa wa qaumun. Ini Nabi Musa dan kaumnya. Peristiwa ini berlaku di hari kiamat, tapi dah diperlihatkan kepada Nabi untuk Rasulullah SAW ketahui keadaan umat dia di hari kiamat nanti. Tujuannya supaya kita yang baca hadis ni, bila sahabat tahu hadis ni, dia timbul rajak harapan. Oh ya Allah, untungnya
aku ni menjadi umat terpilih, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sepatutnya dengan perkara ni, bila kita tahu dan kita sedar, akan menimbulkan rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Kerana Allah Ta'ala memilih kita menjadi ummatan, khairu ummah, menjadi sebaik-baik umat, iaitu umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disuruh kepada baginda, unzur ilal ufuq, nombor tengok ujung sana. Tiba-tiba di sebelah yang lain dia melihat sawadun azim, sekumpulan yang ramai. Kemudian dilihat pula ilal ufuqil akhar, di satu sudut yang lain pula. Dan dia melihat sejumlah manusia ramai juga. Lalu faqilali, dikatakan kepadaku, inilah sebenarnya umatmu ya Muhammad. Siapa yang beritahu? Ini Jibril yang beritahu. Malaikat Jibril beritahu, hadhihi ummatuk, dalam ramai-ramai umat kamu ni, Jibril beritahu, hanya sab'una alfan, 70,000. Sab'una 70, alfan ribu, 70,000. Tak sampai 100,000 pun. Ya Allah, sikitnya. Kita kata sikit. 70,000 sahaja yang Nabi kata masuk syurga, yadkhulunal jannah, tanpa hisab, tanpa azab. Tanpa hisab maknanya tanpa menghadapi kesusahan dihisab amalan di padang mahsyar. Tanpa azab mana tanpa dimasukkan terlebih dahulu dalam neraka, terus ke syurga. Ya Allah, ij'alna minhum. Doa kita, ya Allah, jadikanlah kita semua dari kalangan yang dimaksudkan ni. Orang yang macam mana ni? Orang yang banyak ibadat tak? Tidak. Orang yang betul-betul ikhlas tauhid dia kepada Allah. Ini persoalan tauhid ni. Sebab tu kita kena faham, dakwah Nabi Nuh nombor satu sekali tauhid, akidah tauhid itu. Nabi kata mereka ni humul ladzina la yarkun wa la yastarkun wa la yatatayyarun wa la yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Itu ciri-ciri orang yang disebut 70,000 yang masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Mereka ni tak pernah buat jampi mentera. Jampi. Tapi jampi dikecualikan. Kalau jampi tu guna doa-doa yang maksur, ayat-ayat Quran itu tak apa dibenarkan. Jampi ni bacaan-bacaan bagi tujuan untuk sembuh penyakit. Yang tak dibenarkan jampi-jampi yang ada unsur-unsur yang syirik. Sebut nama-nama makhluk, nama jin sebagainya, bambang-bambang apa, itu tidak boleh. Wala yastarkun, tidak jampi dan tidak diminta untuk menjampi. Dia tidak menjampi dan dia tidak meminta orang lain untuk jampikan bagi pihak dia. Wala yatatayyarun, dan tidak menganggap adanya tatayur, kesialan. Ini masalah orang Melayu, kita punya akar tauhid kita tidak mantap, tidak kukuh. Kalau akidah tauhid itu dibandingkan dengan pokok, kita ni dah lama dah tumbang. Sebab kita ni longgar. Kita punya tatayur kita ni banyak. Keluar rumah, bila ada biawak meletah, tak usah pergilah ustaz. Ada benda tak molek tu, kalau pergi tu. Tu biawak meletah tu. Kalau biawak lah. Kalau benda lain tak tahulah. Kita punya tatayur tu banyak. Di zaman jahiliah, dia orang lihat kepada burung. Sebab tu disebut tatayur daripada perkataan tair, burung. Kalau dia lihat burung, keluar daripada rumah, nampak burung tu terbang sebelah kiri, ni petanda tak baik. Jadi beranggapan ada petanda tak baik dengan sebab makhluk begini-begini, itu salah. Saya masa kecil-kecil dulu, kita ingat masa kita duduk Pasimah, orang tua beritahu malam-malam Jumaat bunyi bunyi gapo tu? Bunyi burung hatu. Dia pun ni burung hatu malam Jumaat ni, ada orang nak mati ni. Kita pun punya kenali berdebar, takut ke aku mati malam ni. Kalau kebetulan malam Jumaat bunyi bunyi tak tahulah, lebih kurang gitulah. Tak tahulah burung belatuk ke burung hantu. Tapi yang pentingnya dia kata kalau bunyi burung hantu tu ada orang nak mati. Kenapa kita menganggap tatayur itu masih ada lagi dalam pemikiran lama orang Melayu kita? Sebab dia orang tak belajar hadis ni. Dia orang tak baca ni yang Nabi pesan ni. Kemudian mereka ni wala yaktawun, tidak membuat al-kawi ni perubatan dengan cara besi. Tapi tak berlaku dah zaman sekarang ni. Perawatan dengan cara dikenakan besi panas itu tak timbul dah sekarang ni. Tapi mereka ni orang yang benar-benar bertawakal kepada Allah. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Tawakal ni salah satu yang terkandung dalam pengertian rajak harap tadi. Itu sebab tu bila Nabi Nuh alaihissalam tanya, malakum la tarjun, kenapa kamu tak harap? Kenapa kamu tak takut? Kamu tak berserah kepada Allah? Kehidupan kita kena berserah sepenuhnya kepada Allah. Orang-orang beriman, ialah kalau kita buat baik, kita harap di sisi Allah ada ganjaran pahala. Tapi orang kafir,
Walaupun mereka berharap begitu, harapan mereka adalah kosong dan sia-sia sebab mereka tak ada iman. Kita nak lihat ayat dalam surah An-Nisa dikaitkan dengan tarjun ataupun yarjun, harap. Kena ingat ya, tarjun maknanya harap, daripada raja yarjun. Ana arju, saya harap. Bukannya terjun, jangan silap baca terjun. Ada kawan tu belajar bahasa Arab. Ana as'ad ila fuq summa tarjunun min atasin. Bahasa Arab, bahasa Arab campur dengan Melayu. Saya naik atas, saya pun terjun daripada atas. Ana wa tarjunun min atasin. Bunyi Arab dah tapi Melayu. Terjun, kita kata terjun harap, bukannya terjun. Baik, dalam surah An-Nisa pada ayat yang keberapa tak? Ayat muka surat 95. Muka surat 95 ayat 104. Ayat 104. Ayat 10, muka surat 95. 95 ayat 104 di bawah tu. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. Wala tahinu fi ibtigha'il qaum, janganlah kamu merasa lemah. Ini secara khusus diingatkan kepada para sahabat, jangan lemah, mana jangan hilang semangat dalam memburu musuh. Ini dalam bab peperangan. Musuh yang menceroboh itu jangan lemah semangat. Selagi boleh cari, boleh kejar, cari. Dia kaedah dalam peperangan, bila berakhir peperangan, dia bukan berakhir begitu. Dia masih ada sifat berjaga-jaga. Kok musuh yang dah pergi itu dia berpatah balik. Maka Allah Ta'ala ingatkan, kena berhati-hati, kalau mereka berpatah balik, maka kena serang lagi. Maka jangan lemah, jangan merasa hilang semangat dalam memburu musuh. Kalau kamu merasa sakit, menderita sebab luka, lukalah sebab peperangan dah berakhir, ataupun ada di antara kamu yang mati, ingatlah mereka juga menderita sakit serupa aja. Mereka sakit, kita pun sakit. In takunu ta'lamun dengan hamzah, jangan silap baca ta'lamu dengan ain pula. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamun. Kalau kamu sakit kerana cedera dalam peperangan, mereka pun sakit. Cuma bezanya wa tarjuna minallah, kamu mengharapkan daripada Allah. Ada perkataan harap di sini. Apa yang sahabat harapkan? Harap luka yang mereka alami, sakit itu tidak sia-sia. Luka tu sakit pun ada pahala. Bukannya luka saja-saja dok ni. Ni luka dengan sebab perang fi sabilillah, ada pahala. Maka Allah Ta'ala beritahu, wa tarjuna minallah ma la yarjun. Kamu mengharapkan daripada Allah apa yang tidak mereka harapkan, iaitu kamu mengharapkan balasan yang baik pada hari akhirat atas usaha kamu untuk jihad fi sabilillah. Tapi mereka yang kafir itu la yarjun, tidak harap begitu. Sebab mereka tidak beriman. Itu bezanya. Antara orang beriman dengan orang tidak beriman dari sudut pergantungan harapan. Kemudian kita nak lihat satu hadis. Hadis ni sangat-sangat menarik untuk kita sentiasa ingat dalam hidup kita. Hadis ini dikemukakan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam himpunan hadis 40, hadis yang terakhir. Hadis 40 tapi sebenarnya ada 42 hadis. Ada simbolik kenapa dia buat begitu. Hadis tu adalah hadis kursi yang berbunyi, ya bena Adam. Ya bena Adam, ya ibna Adam, wahai anak Adam. Ini masih dalam tajuk harap. Kita kena menaruh harapan, kena bergantung harap kepada Allah setinggi-tingginya, sekuat-kuatnya. Adapun pergantungan harapan kita kepada manusia, dia sesuatu yang dalam dua lagi. Kita jangan harap sangat. Kadang-kadang kita harap kesayangan kita, dia kata nak ejah, nak wifi je kita. Lah ramai orang yang hilang kerja musim pandemik COVID-19 ni. So kawan kita, tak apalah aku telah ejah. Dia tunggu akhirnya, maaf lah tak ada. Kecewa kita. Kita harap dapat kerja tapi tak dapat. Jadi jangan terlalu harap kepada makhluk. Dalam hadis kursi itu Nabi beritahu, Allah Ta'ala berfirman, ya bena Adam, innaka ma da'autani wa rajautani. Innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali.
hadis ni asalnya diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi dalam sunannya, dalam kitab sunannya dengan sanad yang hasan lagi sahih. Wa qala hasanun hadisun hasanun sahihun. Kita lihat hadis yang lengkapnya. Nabi SAW bersabda, kata Anas bin Malik, Nabi beritahu yang Allah Ta'ala ada berfirman, qala Allah, ni mana hadis kursi ya. Kalau kita belajar ilmu mustalah hadis, kita tahulah dia ada hadis nabawi, ada hadis kursi. Hadis kursi ni Allah Ta'ala berfirman, tetapi lafaz itu daripada Nabi, maksudnya daripada Allah. Dia tak sama dengan Quran. Qala Allah di sini ni bukannya Quran, ni hadis kursi. Itu Rasulullah mengkhabarkan apa yang Allah Ta'ala beritahu dengan lafaz bahasanya daripada Nabi sendiri. Iaitu Allah Ta'ala beritahu, ya bani Adam, wahai anak Adam. Anak Adam ni kita semualah, wahai manusia. Sesungguhnya engkau, selagi mana. Ma ni maknanya madama, ya. Selagi mana engkau berdoa kepadaku. Da'autani, berdoa. Warajautani, mengharapkan kepada aku. Ada dua perkara, doa, harap. Jangan sekali-kali kita berhenti daripada berdoa dan terus menaruh harapan kepada Allah. Terus, sekalipun kita ni banyak kekurangan, banyak dosa, banyak kelalaian. Ibadat pun mungkin tak sempurna. Tak, kita jangan putus asa. Kita terus berdoa dan harap kepada Allah. Maka Allah Ta'ala bagi jaminan, ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali. Aku ampunkan kamu wala apa keadaanmu dan aku tak peduli, kata Allah. Kerana Allah Ta'ala bersifat Ghaffar, Maha Pengampun. Aku nak ampunkan juga dosamu, tak kira banyak mana. Kemudian berikutnya dia beritahu, ya bani Adam, wahai anak Adam. Lau balagat zunubuka ananas samai. Kalaulah telah sampai dosamu, banyak sangat dosa tu, sehingga dosa tu mencecah kaki langit. Ananas sama ni sapa kepada, kita pun tak tahu setinggi mana langit, maknanya banyaklah dosa tu. Sapa ke puncak langit. Summastaghfartani, kemudian kamu beristighfar. Ini sebagaimana kan dakwah Nabi Nuh kita dah baca semalam, dia memohon kepada kaum dia, faqul tustaghfiru rabbakum, tolonglah minta ampun kepada Tuhanmu. Begitu juga dalam hadis kursi ini Allah Ta'ala beritahu, kalau si hamba yang banyak dosanya memohon ampun kepadaku, ghafartu laka, aku ampunkan kamu. Jangan bimbang, Allah Ta'ala kata. Ini Allah Ta'ala nak bagi harapan melalui hadis kursi ini. Wala ubali, aku tak peduli, aku tak kisah. Maksudnya Allah Ta'ala tak kisah sebanyak mana dosa yang telah si hamba itu lakukan. Kemudian akhir sekali, ya bani Adam, wahai anak Adam, innaka law ataitani bi kurabil ardi khataya. Kalaulah kamu datang bertemu aku, maksudnya kita dah meninggal dunia, kita dah berpindah ke alam akhirat nanti, dengan membawa dosa yang sepenuh muka bumi, kurabil ard, mana seluah bumi ni khataya, kesalahan. Tetapi dengan syarat tidak terlibat dengan syirik. Dosa lain banyak, cuma dosa syirik tak berlaku. Dosa syirik tak berlaku. Syirk tu dengan sying. Kadang-kadang kita tersatu sebut dosa syirik, jadi dosa syirik. Jadi dosa syirik pula dah. Sebab sying kan. Jadi dosa pun jadi dosa pula. Tidak terlibat dengan dosa syirik. La tusyriku bi syai'an. Maka Allah Ta'ala bagi jaminan, la ataituka, aku akan mendatangimu. Aku akan bawa kepadamu dengan keampunan yang seluas muka bumi. Allahu Akbar. Apakah harapan yang lebih besar lagi selain daripada besarnya Allah Ta'ala bagi harapan. Kecuali orang-orang yang jahil, yang tak belajar, yang tak ada ilmu, lalu mereka menaruh sikap putus asa. Dia kata tak ada harapan, ustaz, saya ni dosa banyak dah. Kalau taubat betul belum tentu Tuhan terima. Lah, tak boleh kecek gitu, tak boleh cakap begitu. Allah Ta'ala bagi harapan kepada kita, kalau dosa tu sebanyak muka bumi, tetapi dengan syarat tidak terlibat dengan syirik, aku akan datangkan kepada kamu dengan keampunan seluas itu. Maknanya masih ada harapan untuk selamat. Dengan syarat tidak syirik, dengan syarat sentiasa berdoa dan meminta kepada Allah. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita semua dengan bila kita faham perkara ini dan kita menaruh harapan sungguh-sungguh kepadanya, bahawa Allah Ta'ala akan jaga kita, sebagaimana kita bersungguh-sungguh untuk bersama dengan kitabnya,
kita ni tak ada yang kita nak sebenarnya. Bila kita buat program sebegini, kita cuba panggil kawan kita, kenalan kita, sahabat kita, tujuannya untuk kebaikan bersama. Kalau ada yang tak sudi nak dengar, tak apalah, boleh join dengan program lain ustaz lain. Yang pentingnya membawa kepada matlamat yang sama. Itu matlamat untuk kita selamat dunia dan selamat akhirat, untuk sama-sama kita muhasabah diri kita. Mungkin ada setengah tu dia bila saya ajak dia tak berminat. Kita kata tak apalah, mungkin dia rasa pengisian saya ni tak berapa banyak isi dapat, tak apalah. Dia boleh dengar. Sebab kita nak para jemaah benar-benar dapat manfaat dalam waktu sejam kita bersama, biar banyak info yang kita dapat, banyak ilmu yang kita dapat tahu. Berbanding dengan kuliah yang 1 jam, sikit yang kita dapat. Hak banyak kita dengar adalah gelak ketawa, sembang-sembang ustaz tu, jadi rugi. Kalau kita nak, walaupun sejam, walau kita ambil hari ni 1 ayat aja, ayat tentang malakum la tarjuna lillahi waqara. Kenapa kamu tidak mengharapkan keagungan Allah? Kata Nabi Nuh. Sebenarnya tajuk ni luas. Untuk kita faham kedudukan kita di dunia, kita kena takut kepada Allah. Pada masa yang sama kita kena ada sifat raja. Tu banyak dibincangkan oleh para ulama, khususnya dalam perbincangan kitab-kitab tasawuf dalam bab ar-raja al-khauf. Bahkan dalam Riyadhus Salihin pun Imam Nawawi ada menyebut tentang bab berkenaan, ada bab yang disebut ar-raja harap. Dalam bab al-khauf, takut. Kita kena ada sifat harap kepada Allah diseimbangkan dengan sifat takut, tapi kena lebih kepada bahagian raja. Kenapa? Kenapa lebih kepada raja? Ni kita nak tengok hadis yang terakhir sebelum kita berhenti. Masa ada 1 minit lagi. Tapi biasa kita terlajak sama 7.35, 7.40. Tak boleh lah, sebab hari ni hari Isnin saya ada kelas sebab ni. Hadis yang terakhir kita nak lihat tentang harapan ialah Allah Ta'ala beritahu dalam hadis qudsi juga, inna rahmati sabaqat ghadabi. Ringkas ya. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mendahului murkaku. Ataupun disebut dalam ayat surah Ghafir, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku luas meliputi segala sesuatu. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku, kata Allah, mendahului murkaku. Allah Ta'ala kalau dia murka atas kesalahan hamba dia, ialah kita umat Nabi SAW, dia tak segerakan azab sebab dia nak bagi kepada kita peluang untuk kita sedar, untuk kita bertaubat, untuk kita perbaiki keadaan. Kalau seseorang tu bertaubat, maka Allah Ta'ala terima taubat selagi dia belum matilah, selagi orang tu belum tercabut rohnya. Maka ada jaminan bahawa dia masih diberi keampunan kerana luasnya rahmat Allah, dan rahmat Allah Ta'ala itu mendahului murkanya. Maka Allah Ta'ala bagi kepada kita suatu rajak harapan, dan dia juga bagi peringatan yang supaya kita merasa takut sentiasa kepadanya. Seperti yang disebut dalam ayat lain yang hampir samalah dengan hadis ni. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Muka surat 264. Muka surat 264 dalam surah Al-Hijr ayat yang ke-50. 264. Wa an-nabbi ibadi, ayat itu bermula dengan nabbi ibadi, khabarkan kepada hambaku bahawasanya aku ni bersifat al-ghafur ar-rahim, maha pengampun lagi maha penyayang. Itu didahului dengan diberitahu, Allah Ta'ala beritahu ayat 50 bawah sekali tu. Nabbi maknanya khabarkan, beritahu. Nabbi ibadi ayat 49. Khabarkan kepada hamba-hambaku ya Muhammad bahawa akulah Tuhan yang maha pengampun lagi maha mengasihani. Ini bagi yang bertaubat, yang mahu beramal saleh. Ini harapan, ayat ini betul harapan. Beritahu mereka anal ghafur rahim. Banyak mana dosa pun jangan kami anal ghafur, akulah yang maha mengampunkan akan dosa mereka lagi maha mengasihani. Tapi pada masa yang sama Allah Ta'ala terus ingatkan, tapi jangan lupa wa anna azabi huwal azabul alim. Dan bahawasanya azab siksaanku adalah azab yang tidak terperi sakitnya.
bagi sesiapa yang tetap dalam kederhakaan, iaitu yang tidak mahu kembali kepada Allah dengan bertaubat. Jadi kita lihat ayat ni didahulukan dengan beritahu dialah Al-Ghafur Ar-Rahim. Ini Ar-Raja, harap. Kita kena harap kepada Allah dengan sifatnya Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tapi ada pun juga pada kita sifat khauf, sebab kita tahu Allah Ta'ala itu azabnya adalah azabun alim, azab yang sangat pedih. InsyaAllah semoga kita diberi kesempatan untuk teruskan program kita ni, perbincangan kita dengan ayat-ayat yang berikutnya. Jadi kita sempat ambil satu ayat saja untuk hari ni. Macam itulah. Kita tadabbur ni tak macam tafsir. Tafsir ni dia lebih ringkas. Tadabbur ni kita nak faham betul-betul sesuatu ayat tu. Kita tidak hanya faham ayat ni dalam konteks dakwah Nabi Nuh, tapi secara lebih luas berhubung dengan persoalan mengharapkan akan kebesaran Allah. Itu tajuk kita. Kita harap kepada kebesaran Allah dari sudut kehidupan kita di dunia sampailah akhirnya ke syurga. Yang kita harap kitalah yang paling ramai menjadi ahli syurga. InsyaAllah harapan kita sebagaimana hari ini kita bersama dalam program Tadabbur Quran, ialah di sinilah, masing-masing di rumah, tapi kita boleh berhubung dalam media platform yang tersedia ni. InsyaAllah menjadi asbab untuk Allah Ta'ala izinkan kita bersama di taman-taman syurga nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi kita berhenti setakat tu. Saya buka untuk persoalan kalau ada berhubung dengan tajuk kita hari inilah. Tajuk harapan ni. Ada soalan bertulis ke? Soalan bertulis. Oh, tak ada soalan bertulis. Okey, soalan lisan ada? Soalan lisan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam ya, Cikgu Sufian, silakan. Nak tanya ni apa ni Nabi Nuh ni? Dia tukar kayu ke Ustaz? Sebab ada saya dengar kata Nabi Nuh ni tukar kayu, sebab tu dia boleh pandai buat kapal tu. Dan ada dok sebut detail apa ni? Kita tengok bahawa Nabi Nuh ni berdakwah siang dan malam. Nak tanya dia masa mana dia kerja kalau kira. Wallahu a'lam Ustaz. Adakah Nabi Nuh ni seorang tukang kayu? Tu kita kena semak baliklah. Setakat yang saya tahu ialah cuba cari. Rasa ada tentang pekerjaan para nabi ni. Kalau Nabi Idris dia dikatakan khayyat, tukang jahit. Nabi Daud sebagai haddad, tukang besi. Kana Nuh, adakah betul kana Nuh? Cuba tanya, adakah kalau kana Nuh apa dia? Najjaran. Ya, najjar, tukang kayu. Tentang dia punya mihan, dia punya mihnah ataupun occupation dia, pekerjaan dia. Tapi kalau kita nak kata dia masa mana dia buat kerja, kalau siang malam berdakwah, dia adalah waktu-waktu dia. Itu menunjukkan bila dia masuk pada bahagian sesi dakwah tu dilakukan secara bersungguh-sungguh. Terbawah sikit tu Sayyidina Nuh, ada bawah sikit Ustaz Rushdana. Dalam atas tadi, tengok atas tu. Klik atas pada Nuh. Dia ada waktu-waktu masa dia berdakwah lah. Masa dia bekerjalah. Cuma bila dia berdakwah, maka dakwah tu dia lakukan bersungguh-sungguh hingga digambarkan dia berdakwah lailan wa naharan, malam dan siang. Waktu bekerja ialah mungkin adalah waktu yang kita tak ketahui. Tetapi itu menggambarkan kesungguhan dia dalam berdakwah yang dia lakukan secara istimrar ataupun secara berterusan. Kalau Nabi Zakaria, ya, tengok balik atas tu, Nabi Zakaria yang bekerja sebagai najjar, sebagai tukang kayu. Nabi Adam tak ada disebut. Nabi Nuh najjar juga, ya betul. Nabi Nuh ada info yang menyebut Nabi Nuh kana najjaran. Dia adalah tukang kayu dengan dalil sina'atihi lis-safinah. Dia pernah buat kerja pertukangan bina kapal. Tu Allah Ta'ala yang ajar kepada dia lah dengan wahyu macam mana dia nak buat. Macam mana nak potong kayu,
Sebab buat kapal ni kalau orang tak ada kemahiran, tak ada ilmu, bukan mudah-mudah boleh buat. Itu dia dapat wahyu daripada Allah. Kemudian banyaklah kalau kita tengok dalam website ini nabi-nabi lain, Nabi Daud sebagai haddad, fakana haddad, dan tukang besi. Masing-masing ada pekerjaan. Tapi yang menariknya, semua nabi dan rasul pernah menjadi tukang gembala kambing. Pernah buat kerja gembala kambing. Ini ada hadis. Ada hadis. Kalau ini pekerjaan secara khusus, pekerjaan umum. Ma min nabiyyin ba'athahu Allah illa ra'al ghanam. Tu ada hadis sahih Bukhari. Antara kerja yang dilakukan oleh semua nabi, yang pernah dibuat oleh semua nabi, ma min nabiyyin illa ra'al ghanam. Tak ada seorang nabi pun kecuali pernah buat kerja gembala kambing. Lalu para sahabat kata, engkau juga ya Rasulullah? Nabi kata, ya, kuntu apa dia? Ar'iha ala qararit li ahli Makkah. Ma min nabiyyin illa wa qad ra'al ghanam. Tak ada seorang nabi kecuali pernah buat kerja gembala kambing. Lalu sahabat tanya, kamu pernah buat? Ya, Nabi kata, ya, aku juga pernah melakukan kerja ambil upah pera kambing, gembala kambing orang lain, dengan mendapat upah beberapa qararit li ahli Makkah. Itu ada dalam Sahih Bukhari. Okay, wa ana ya Rasulullah, wa ana, ya, aku juga. Jadi berdasarkan maklumat tadi, betul lah Nabi Nuh memang buat kerja sebagai tukang kayu. Itulah para ulama mengambil atas kesimpulan yang dia ada kemahiran. Cuma kita tak pastilah kerja tu sama ada selepas banjir ataupun sebelum banjir. Apa-apa pekerjaan lain tu tak diketahui lah. Tapi yang menariknya, pera kambing. Kita pun kalau duduk di kampung-kampung jauh dengan rumah orang, tanah luah, kita pun nak juga nak pera kambing. Sebab apa? Sebab nak mengambil sunnah para nabi. Bukan sunnah dalam bab ibadat, sunnah dalam soal kehidupan. Jadi mereka pernah pelihara kambing. Betul lah, kambing sekarang ni mahal. Kalau nak buat BBQ kambing, mahal. Kalau ada kambing sendiri kan lagi untung. Maknanya kita boleh dah jimat situ. Kita boleh panggil kawan-kawan kita. Tapi tak boleh lah. Dan ni nak beri pun tak boleh lah. Nanti kena compound pula. Masih terikat dengan perintah kawalan pergerakan. Tapi insyaAllah lepas ni tak apalah. Kita pun nak habis dah ni. Ni juzul 29. Nanti duduk habis juzul 30 nantilah. Habis hari kita pakat macam mana. Nak bakar kambing ke apa. Bila dah khatam nanti. Ni untuk orang Kota Baru lah. Orang jauh-jauh tak tahulah. Baik, ada soalan lain ke? Okay. Assalamualaikum Ustaz. Ada masa ke Ustaz? Ya, boleh. Silakan. Okay. Pasal kambing tu setuju sangatlah, insyaAllah. Okay. Kalau boleh Ustaz sudah refer balik ayat 49 surah Al-Hijr tadi Ustaz. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim tadi. Ya. Ada dua persoalan Ustaz ya. Yang pertama ayat 49 itu saya pernah dengar lah. Bila Nabi baca ayat ni, Nabi menangis sampai basuh janggut kerana ingat ke hamba dia, ingat ke kaum dia lah, umat dia ya. Yang kedua Ustaz, kalau kita lihat ayat 49 ni, Allah kata Anal Ghafurur Rahim. Allah guna Al-Ghafur, sifat dia. Tapi ayat lepas tu, Wa anna azabi wal azabul alim. Allah sekadar kata azab dia. Allah tidak menyifatkan dia sebagai mu'adzib. Macam itulah. Jadi menunjukkan Allah ni dia masih tak si azab manusia, cuma dia nak beri ampun kepada manusia. Minta Ustaz. Ya, betul Syamil. Terima kasih kepada apa tadi, Encik Amran. Encik Amran cikgu ke? Bukan. Saya cikgu juga. Ngajar sekolah lah cikgu. Ya. Baik, betul dah gitu tu. Bila Allah Ta'ala beritahu dia ni Maha Pengampun, Maha Penyayang, dia datangkan kata sifat tu secara terus. Sebab nak menyatakan keluasan rahmat dia kepada hambanya yang berdosa, ya tak apa, aku ampunkan. Ada juga disebut dalam surah Taha, wa inni laghaffarul liman taba wa amila salihan thumma ihtada. Itu dalam surah Taha. Aku sangat mengampunkan bagi sesiapa yang bertaubat dan beramal soleh. Tapi dalam azab memang Allah Ta'ala tak pernah sebut dia sebagai mu'adzib. Maknanya dia menisbahkan dia sebagai pengazab. Tapi dia ingatkan bahawa azab itu adalah azab yang pedih. Kata sifat merujuk kepada azab. Cuma perkataan azab
ada disebutlah dalam hadis Sahih Bukhari, neraka-neraka itu dia kata Allah Taala beritahu, innaki annar azabi u'adzibu biki man asya'u min ibadi. Jadi bila ba'azab, Allah Taala sebut dengan fi'il. Dia tidak mari dengan kata sifat. Maksudnya jika dia kehendaki dia boleh azab, jika dia tidak kehendaki maka dia tidak akan azab. Maka tertakluk kepada masyiah. Ni sebab tu para ulama bincang, orang yang berdosa sekalipun jika Allah Taala kehendaki untuk dilepaskan atas sifat penyayangnya dengan sifat pengasihnya, maka masih ada peluang untuk terlepas daripada azab. Untuk azab maka disebut innakin nar, engkau wahai neraka adalah azabi u'adzibu biki man asya'u min ibadi. Aku mengazab sesiapa yang aku kehendaki di kalangan hamba-Ku yang bersalah. Cuma kalau nak bandingkan dengan kisah yang cikgu sebut tadi, Nabi menangis tu kena rujuk dalam mungkin ada kot, kena rujuk dalam tafsir lah. Saya pun tak pasti waktu tu. Sebab Nabi SAW seorang yang sangat mudah tersentuh hatinya. Kalau ayat tu cibuk tentang azab, yang Nabi hidup ingat nasib umat dia lah. Yang macam kita tengok seseorang yang buat salah, kita berasa simpati, sia dia, kita kata dah buat salah sebab nyanyo ke dia. Kadang-kadang saya pun fikir tengok, sebab saya di Kota Baru ni, kita duduk di Taman Kenangan Jalan Hospital ni, kawasan depan tu ramai perumahan orang Cina. Kadang kita fikir sianya lah kalau dia mati esok, mati dalam keadaan tidak beriman, dalam keadaan tidak Muslim, macam mana nasib dia di akhirat. Apatah lagi kalau dia ni adalah kawan kita, orang kita kenal. Kita tak ada peluang untuk kita dakwah dia. So apa tunjuk tu Allah Ta'ala yang berikan, tapi sebenarnya peluang untuk kita buka sedikit pintu hati dia supaya terima petunjuk, akhirnya dia menjadi seorang Muslim dan dia mati kerana Islam. Sebab tu dalam ayat ni kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, fala yang bagi an tamada bihim ar-raja. Tidak boleh seseorang tu terus selesa dengan keadaan harap sehingga dia merasa aman dan menjadi hina izlal keadaannya sebab terlalu harap sangat. Dan dia kena sedar memang azab tu ada bagi orang yang derhaka, dan dia kena bersungguh-sungguh untuk memohon ampun kepada Allah. Kerana tidak ada azab siksaan pada hakikatnya kecuali azab Allah yang tidak ada sesiapa la yuqadiru qadarhu, yang tak mampu untuk ukur kadarnya. Jadi apabila kita sedar perkara ni, mana kita berusaha untuk menjauhinya, sebab tu kata takwa ni benda payah sebenarnya, dan menjauhi akan segala sebab yang menjadi faktor kepada wajiblah orang yang bersalah tu mendapat iqab, mendapat siksaan. Jadi kesimpulan yang boleh buat untuk ayat ni, kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, seorang hamba sepatutnya an yakuna qalbahu daiman bainal khaufi war raja. Hati seseorang tu sentiasa berada antara takut dengan harap, antara raghbah dengan rahbah, antara nok dengan taksi. Kalau kata taksi, antara nok ataupun tidak mahu. Bila dia melihat kepada rahmat Tuhannya dan keampunannya, maka timbullah rasa raja, rasa harap dan nok tadi. Dan bila dia melihat kepada dosanya, kecuaiannya dalam melaksanakan hak-hak Tuhannya, maka timbullah dalam hatinya rasa khauf, rasa takut, rasa gerun. Lalu dia mahu al-iqla', meninggalkan akan dosa dan maksiat yang telah dilakukan. Wallahu a'lam. Ada lagi soalan lain? Ya, sama-sama. Baik, kita berhenti setakat itu, insya-Allah kita sambung esok. Terima kasih kepada semua. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Terima kasih.